Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan menerangkan tentang timbangan duga terselaras. Kemudian cikgu akan menerangkan lagi akaun perdagangan, akaun pendapatan dan pembayaran dan penyata kedudukan kewangan bagi kelab futsal kita. Okey, baiklah. Jadi minggu lepas, sebelum ni cikgu telah menerangkan tentang pelarasan, cara menyediakan pelarasan dan cara mengira pelarasan. Okey. Okey, kita tengok balik yang dulu. Ya. Ini adalah dokumen, ya. Ini dokumen. Okey, kebetulan cikgu tengah scroll ni. Ini rumusan kita. Ini aspek 4.2 cadangan. Dan ini nisbah, ya. Ini aspek 2.14 dan 3.1. Nisbah dan taswiran nisbah. Yang ini berkaitan dengan pelarasan. Okey. Ini yang sebelum ni, Untuk sebelum video sebelum ni, cikgu terangkan tentang senarai pelarasan, ya. Okey, kita ada susut nilai. Ya, ada dua jenis, ya. Iaitu susut nilai untuk atas sukan, lengkapan, itu yuran belum terima, ya. Di mana adanya yuran lapuk, lepas tu PHR diwujudkan. Lepas tu item belanja belum bayar. Lepas tu item belanja terlebih bayar, ya, prabayar. Ini semua ni. Kemudian hasil belum terima, hasil belum terboleh, dan satu lagi pembetulan kesilapan. Jadi inilah pelarasan yang kita perlu buat dan saya telah tunjukkan minggu lepas, pada slide sebelum ni, pada video sebelum ni. Okey, ini jenis pelarasan. Ini pun cikgu telah terangkan minggu lepas. Okey. Okey, awak boleh rujuk yang tu, Okey, jadi hari ni kita terus pergi kepada timbangan duga terselaras. Okey, baiklah, Ni semua ni datang daripada senarai pelarasan dan jenis pelarasan yang kita telah buatlah. Okey. Untuk yang ni, walaupun soalan tak perlukan kita buat, tapi cikgu cadangkan awak buat untuk memudahkan kita membuat akaun penamat selepas ini. Ya. Contoh ni, kita senaraikan semua apa yang ada dalam jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai semua, termasuklah pelarasan. Okey, kita kena rekodkan di sini. Yang penting kita kena baki dia kena sama, baki debit dengan baki kredit kena sama. Itu yang penting. Okey, baiklah, Okey, jadi kita senaraikan. Baki awal pun kita masukkan juga. Baki awal yang dulu yang tak ada apa-apa. Yang tak ada apa-apa pelarasan masukkan. Contoh atas sukan, lengkapan, tunai bank ni masuk. Tunai bank ni dah baki baru, Rujuk baki tunai dengan baki bank masing-masing. Rujuk akaun tunai dengan akaun bank yang awak telah buat tu. Okey, inventory kios ni inventory awal, Okey, akaun belum terima. Akaun terima ni rujuk akaun kawalan. Okey. Akaun belum terima ni rujuk akaun kawalan. Akaun kawalan belum terima, Kemudian belanjaan prabayar, rujuk pelarasan yang awak dah buat. Insurans prabayar, ini semua sama. Yuran belum terima, semua sama. Kadang belum bayar, ni ikut masing-masing. Ikut angka yang awak dah pilih. Yuran belum terpoleh, sama. Yang ikmal, ni ada pembetulan sikit. Yang ini pelarasan yang awak buat lah, Pelarasan yang saya buat, Awak mungkin ada perkataan lain ke, Ni perkataan lain. Dengan angka pun masing-masing lah. Berapa yang awak pilih, Okey, akaun belum bayar, rujuk akaun kawalan belum bayar. Dana terkumpul awal, semua orang sama. Peruntukan teragu, ikut pelarasan. PHR, ikut pelarasan masing-masing. Okey, setiap orang angka berbeza. Susut nilai terkumpul atas sukan, semua orang sama. Susut nilai terkumpul lengkapan, ikut pelarasan masing-masing. Masa angka ni berbeza. Kemudian yuran ahli. Yuran masuk semua sama. Yuran pertandingan futsal semua sama. Sewa gelanggang. Sewa gelanggang berbeza. Sewa gelanggang berbeza.
Jualan pun berbeza. Belian ikut masing-masing. Belian semua orang sama. Sewa bangunan pun semua orang sama. Sewa bangunan berbeza. Lupa saya. Sewa bangunan berbeza. Ikut angka masing-masing. Okey. Insurans semua orang sama. Okey, di sini ada pelarasan di mana insurans berbayar kita adalah 500 ya. Insurans berbayar di atas. Insurans berbayar ni. Okey. Ini insurans berbayar. Ni insurans berbayar 500. Jadi insurans sebenar kita 600 tolak 500 ya. Ingat prabayar daftar lebih bayar kita kena tolak. Nak dapatkan angka sebenar. Kadar bayaran ni ada pelarasan. Ni ikut masing-masing. Ni yang pelarasan kita kadar bayaran belum bayar kan. Jadi tambahlah kadar bayaran yang telah dibayar. Kita tambah dengan kadar bayaran yang belum bayar. Jadi 1000 ni ikut contoh cikgu. Ni yang sebenar. Alat tulis tak ada perubahan. Promosi tak ada. Kecuali awak buat promosi ni ada pelarasan ya. Kalau promosi ada pelarasan, angka akan berubah lah. Belanja am. Belanja am, yuran lapuk tak ada perubahan. Sud nilai atas sukan pun tak ada. Sud nilai kelengkapan ada ya. Ni ikut masing-masing ni. Sud nilai kelengkapan ada perubahan. Okey, maksudnya berbeza setiap orang. Gaji pekerja dengan surat khabar majalah sama. Belanja penyelenggaraan gelanggang ni ada perbezaan sikit. Ikut angka yang awak pilih lah. Okey, hutang ragu ni belanja. Okey, belanja teragu. Ini pun berubah. Belanja teragu dengan PHR sama ya. Peruntukan teragu sama. So, kita baru wujudkan peruntukan teragu dalam bulan Mac ni. Okey, yang lain tu samalah. Lesen, upah dengan belanja, pertandingan futsal, semua orang semuanya sama. Okey, baiklah. Yang penting di sini semua orang kena semua orang pula ya. Setiap pelajar kena mendapat jumlah yang sama. Okey, maksudnya debit dan kredit jumlah sama ya. Ini contoh cikgu Okey, jumlah awak mungkin berbeza lah. Ikut angka masing-masing. Yang penting sebelah debit mesti ada 26 item. 26 item, sebelah kredit ni mesti ada 13. Ini semua sama lah. Ini semua orang kena sama bilangan dia. Okey. 26 item, sebelah kredit 13 item. Okey. Jadi selepas kita buat imbangan duga terselaras ni, lebih mudah kepada kita untuk menyediakan akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Okey, kita pergi kepada akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan. Okey. Jadi di sini format dia macam biasa juga, sama macam dengan milikan tunggal punya. Okey. Akaun perdagangan nama kelab mesti ada, lepas tu tajuk. Akaun perdagangan kios. Okey, bagi bulan berakhir 31 Mac 2020. Okey, jualan. Jualan ini adalah jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, ada dia punya jangka kecil di bawah ni, cikgu tunjuk. Jumlah jualan adalah jualan tunai tambah jualan kredit. Jualan tunai rujuk kepada JTT. Okey. Jualan kredit pula rujuk kepada akaun kawalan belum terima. Okey. Jadi kita dapat jumlah jualan kita 15018. Okey, letak di sini. 15018. Yang ni berbeza bagi setiap pelajar. Sebab kita punya harga jualan kan berbeza. Okey. Harga jualan tunai berbeza, harga jualan kredit berbeza Okey, seterusnya macam biasalah formula jualan tolak kos jualan. Okey. Dalam kos jualan mesti ada inventory awal. Okey, kemudian tambah dengan belian. Okey, belian semua orang sama. Belian kita pun belian kredit saja Tak ada belian tunai. Okey, inventory awal tambah belian. Lepas tu tolak dengan inventory akhir. Okey, inventory akhir yang awak dapat tu RM895.50. Jadi kita bundar kepada angka terhampir 896. Jadi ni jumlah setelah ditambah dengan inventory awal dengan belian. Lepas tu tambah lagi kita ada lagi perbelanjaan kios. Okey, mana yang berkaitan dengan belanja pengendalian kios kita tambah. Itu kita ada lesen dengan upah pembantu kios. Okey, kita jumlahkan semua ni
Ya, 3 ni ya. Okey, dah tolak inventory akhir ni. Lepas tu lesen dengan upah, dapatlah keseluruhan kos jualan. Lepas tu kita tolak. Jualan tolak dengan jumlah kos jualan. Jawapannya positif dapat untung, jawapannya negatif dapat rugi. Okey, di sini untuk kelab kita ni kita dapat untung. Tulis saja untung kios. 5356 ya, untuk contoh cikgu ni. Untung kios 5356. Yang penting formula dia apa? Jualan tolak dengan kos jualan. Kalau positif untung, kalau negatif rugi. Baiklah. Seterusnya kita berpindah kepada akaun pendapatan dan perbelanjaan. Semua angka ni kita rujuk kepada imbangan duga, imbangan duga yang telah diselaraskan. Iaitu angka sebenar lah. Okey, sekarang akaun pendapatan. Akaun pendapatan ni kalau perniagaan biasa, nama dia lain sikit ya, akaun terugi. Akaun untung dan rugi bagi tahun berakhir 31 Mac. Tapi untuk kelab, nama dia ubah sikit. Ya, iaitu akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi bulan berakhir 31 Mac 2020. Okey, nama kelab tukar. Ikut kelab futsal masing-masing. Okey, untuk yang ni, dia punya formula senang je. Pendapatan tolak perbelanjaan. Okey, formula ni ya. Tapi di sini, kita hanya kira pendapatan hasil saja, tolak dengan perbelanjaan hasil sahaja. Pendapatan modal dengan perbelanjaan modal tidak diambil kira. Dalam nak menyediakan akaun pendapatan perbelanjaan ni, kita cuma ambil kira pendapatan hasil, tolak perbelanjaan hasil sahaja. Okey, baiklah. So, kita rujuk balik kita punya imbangan duga terselaras tadi ya. Okey, yuran ahli ambil je. Contoh, tengok. Yuran ahli. Mana yuran ahli awak? Okey ni, yuran ahli ya. 4460. Yuran ahli 4460. Yuran masuk 1150. Jadi kita pindahkan ke dalam akaun pendapatan tadi. 4460 dengan 1150. Okey, 4460 yuran ahli. Okey, yuran ahli. Oh, yuran masuk tak masuk. Sorry. Yuran masuk di sini. Okey, pergi balik. Okey, yuran masuk tak boleh masuk kat sini ya. Yuran masuk dia tak boleh masuk dalam akaun pendapatan dan belanja sebab yuran masuk ni adalah dikira sebagai pendapatan modal. Okey, cikgu tambah sini. Apa cikgu ini rujuk kepada soalan pendapatan modal. Okey, MODAL, pendapatan modal. Pendapatan modal dia kena masuk dalam PKK. Okey, ingat yuran masuk ni adalah pendapatan modal. Pendapatan modal masuk dalam PKK. Okey, jadi sini tak boleh masuk pendapatan modal Apa yuran masuk tak boleh. Yuran masuk nanti masuk dalam PKK. Okey, jadi yang lain kita pergi kepada apa lagi pendapatan hasil kita. Semua kena rujuk sini. Okay, nanti imbangan duga terselaras ni awak kena senaraikan nak masuk mana. Contoh inventory kios ni masuk dalam akaun dagangan dengan PKK. Akaun menerima masuk PKK. Belanja am, prabayar, aset, PKK dan sebagainya lah. Kena senaraikan dulu. Kategorikan dulu ikut masuk mana. Macam saya gelanggang ni. Okay, ini hasil. So, mana masuk? Contoh ni hasil. Pendapatan hasil. Tulis situ pendapatan hasil. Okay, masuk PNP lah. PNP. Pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dan perbelanjaan. Dan perbelanjaan. Okey. Okay, pendapatan hasil masuk pendapatan dan perbelanjaan. PNP PDP. Okey. Masuk sini. Jadi ni so gelanggang masuk sini. Untung kios. Untung kios ni tadi sebab kita ni ambil daripada akaun dagangan. Kalau untung masuk sini, kalau rugi kios masuk perbelanjaan hasil. Okey, untuk perniagaan futsal ni sebab kita ada kutipan dengan ni. Sekejap. Yang ni kita ada
Ni belanja pertandingan futsal, belanja. Satu lagi kita ada hasil tadi. Sekejap. Ni, yuran pertandingan futsal. Yuran ni pertandingan apa? Perbanyakan pendapatan hasil. Okey, pendapatan hasil. Ini adalah pendapatan hasil. Pendapatan hasil. So, masuk dalam dekat PDP lah. P dan P senang. Okey. Pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Pendapatan hasil. Oh, sorry, jap. Confuse dengan tu. Untuk yuran ni buat macam ni, PAND lah. PAND. Pendapatan. Pendapatan hasil. Ni pun sama dengan pendapatan hasil. PAND. Pendapatan hasil masuk dalam akaun pendapatan dan belanjaan. Macam tu. Okey. Pendapatan hasil. Ada pembelanjaan hasil. Okey. Jadi sekarang kita pergi balik kepada akaun pendapatan. Ni. Jadi untuk pertandingan futsal ni, kita tolakkan. Kebetulan benda sama je. Aktiviti tu sama. Jadi yuran pertandingan hasil tolak dengan belanja yuran pertandingan futsal tolak dengan belanja pertandingan futsal. Jadi kita ada untung. Jadi kita tulis je untung pertandingan futsal 1,500. Maksudnya kalau ada aktiviti yang sama, kita terus cari dia punya untung atau rugi. Okey, jadi setakat ni ada 4 saja pendapatan hasil. Yang lain tu adalah perbelanjaan hasil. Contoh ni bayar sewa bangunan, bayar insurans, kadar bayaran, alat tulis, promosi dan sebagainya. Ini semua ambil angka yang terkini. Angka terkini Semua rujuk saja imbangan duga terselaras tadi. Okey, contoh tadi kan. Okey, 1-2 contoh. Okey. Contoh sewa bangunan 2,000. Ikutlah kalau awak 3,000, 3,000 lah. Insurans 100. Kadar bayaran 1,000. Alat tulis 100. Ni sewa bangunan ni. Sewa ni sampailah ni. Sampai yuran lapuk, sampai sud nilai. Sud nilai pun semua belanja hasil. Surat khabar, belanja gelanggang. Toragu, lesen. Lesen lain. Lesen dengan upah ni masuk dalam akaun dagangan. Okey, sebab ada kios-kios masuk akaun dagangan. Belanja pertandingan futsal tadi kita dah buat kat atas. Jadi yang lain ni masuk je dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sini. Termasuklah yang kita ambil yang angka barulah. Pelarasan tadi. Okey, masuk saja, tak ada masalah. Jadi sekarang cara mengira dia. Nanti pendapatan hasil awak ni. Okey, jumlahkan semua. Okey, yuran ahli ni awak masukkan ni dapat ni. Ni dapat jumlah. 31,306 ni adalah jumlah pendapatan hasil. Okey, kemudian awak masuk senaraikan semua perbelanjaan ni. Kemudian masukkan angka dia. Awak akan dapat jumlah. Ini adalah jumlah. Jumlah perbelanjaan hasil. Jadi kalau sini kita tengok mana. Mana besar? Pendapatan besar kan? Pendapatan lebih besar daripada jumlah perbelanjaan hasil. Jadi kita dapat lebihan. Pendapatan tolak perbelanjaan dapat lebihan. Okey. Kalau terbalik kita dapat kurangan. Okey, untuk kelab dan persatuan kita tak panggil untung bersih kita panggil dia lebihan. Okey. Okey, dia punya cara bukan sama je, tak susah Penting pendapatan tolak perbelanjaan. Ambil jumlah yang terkini setelah ditolak pelarasan. Yang kita dah buat tadi dalam imbangan duga terselaras. Okey, baiklah kita pergi kepada seterusnya. PKK. PKK, penyata kedudukan kewangan. Ini lebih kurang sama kelab kelab dengan milikan perdagangan biasa samalah format dia. Okey. Pertama sekali kita settlekan untuk aset bekas masa. Okey, alatan sukan tolak dengan SNT dia dapat ni. Lengkapan pun sama. Okey, lengkapan tolak dengan SNT dia susun atau kumpul dapat ni. Okey, ni jumlah dia 2, 3 dan 9 ni jumlah kedua-dua aset tersebut lah. Kemudian aset semasa. Okey, kita ada PHR kan. Okey, ni ABT awak, akaun menerima
Ni setiap orang berbeza. BHR pun setiap orang berbeza. Okey, ini jumlah dia setelah ditolak. Kemudian ambil lah lain aset semasa yang lain. Inventory akhir, kita ada tunai, bank, belanjaan prabayar, insurans prabayar, yuran belum terima. Ini semua aset semasa ni. Okey, senaraikan semua ni. Okey, ni 58093 adalah jumlah dia. Okey, ni adalah jumlah aset semasa. Ni jumlah aset semasa ya. Okey, kemudian tolak liability semasa. Format dia, aset semasa tolak liability semasa untuk dapatkan modal kerja. Okey, ni keadaan barang belum bayar yang awak dah buat tu, ikutlah angka masing-masing. Yuran belum terperoleh. Yang ini ikmal pembetulan ikmal maintenance ya. Ni cikgu buatlah untuk repair gelanggang. Awak boleh buat nama lain lah ataupun boleh buat pelarasan lain ya. Okey, ni cikgu buat ni ya. Okey, ni akaun belum bayar. Rujuk kita ni akaun kawalan. Ataupun rujuk imbangan nuku terselaras. Kita dah siap-siap buat ya. Jadi ini adalah jumlah liability semasa. Ni jumlah liability semasa. So, yang ini pula 53213 ni adalah jumlah modal kerja. Iaitu aset semasa ni tolak dengan liability semasa, dapatlah modal kerja. Okey, baiklah. Lepas tu, dah siap kita ni modal kerja, tambah saja dengan jumlah aset bekas masa ni. Ni. Ni jumlah aset bekas masa. Ada jumlah dapat nanti. Maksudnya jumlah ABS, aset bekas masa, tambah dengan jumlah modal kerja. Ni modal kerja. Kita akan dapat jumlah PKK kita lah. PKK kita. Ni PKK kita. Jumlah ABS tambah dengan jumlah modal kerja, dapatlah jumlah PKK. Iaitu ABS dengan modal kerja tadi. Okey, baiklah. Ni tak lengkap lagi ya. Kena settlekan equity milik pula. Okey, equity milik macam biasa mesti ada modal ya. Tapi di sini kita panggil dana terkumpul awal. Ini semua orang sama. Lebihan ni rujuk kepada akaun pendapatan dan pelancaran awak. Jadi ni semua orang berbeza. Okey, tambah dulu. Lepas tu kita kan ada yuran masuk. Yuran masuk kan pendapatan modal. Pendapatan modal letak di bahagian equity pemilik. Letak di sini. So, tambah. Jadi dana terkumpul awal, tambah lebihan, tambah yuran masuk, dapat dana terkumpul akhir. So, dana terkumpul akhir ni mesti sama. Okey. Ini pun sama dana terkumpul akhir mesti sama. Okey, jadi setakat ni lah Jadi sekarang yang penting PKK kita. Okey, PKK kita jumlahnya mesti sama tadi. Cikgunya 76912 sama di kedua-dua bahagian. Kalau tak sama, awak kena cek balik awak punya daripada akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan dan seterusnya, cek balik awak punya PKK. Okey, mungkin ada salah di mana-mana lah. Okey. Jadi setakat ni inilah jumlah. Inilah PKK cikgu untuk kelab futsal. Okey, sekian saja. Terima kasih.